Ada apa-apa soalan? Saya minum dulu. Saya buat introduction untuk 15 minit, lepas tu kita break. Okey. Struktur pasaran, 3 faktor. Hari ini kita akan masuk kepada yang asas dahulu, iaitu kepada struktur, iaitu kepada aras-aras harga ni. Maksud kat sini adalah struktur secara asasnya pasaran terbahagi kepada 2 struktur. Yang pertama adalah kepada struktur dengan trend, ditandakan dengan 5 lekuk. Ataupun struktur, ataupun kita panggil sebagai struktur motif, ataupun struktur korektif, ditandakan dengan 3 lekuk. Okey, 2 je. 2 sahaja. Sama ada pergerakan ni dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa maksud benda ni? Faham tak apa maksud benda ni? 2 jenis struktur dalam pasaran. 2 je. Tak ada lebih daripada tu. 2 sahaja. 2 sahaja. Yang pertama dikenali sebagai struktur motif. Yang kedua dikenali sebagai struktur korektif. Dan korektif ni boleh kena pakai pen jugalah. Okey, ni adalah motif. Ataupun saya guna direct siri motif. Yang kedua adalah siri korektif. Siri korektif boleh bergerak dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Okey. Jadi ada 2 saja. Okey. Jadi yang dalam siri motif ni, dia ditandakan ataupun dimapkan dalam teori Elliott wave dengan fasa nombor. Ini ditandakan dengan fasa nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Manakala untuk yang korektif ni ditandakan dengan abjad. Okey, bukan nombor. Sama ada A ataupun W, B ataupun X, dan C ataupun Y. Okey, samalah yang ke bawah tadi. The thing is, ni yang tricky dia. Ini yang tricky dia. 1, 2, 3, 4, 5 ni boleh menjadi
structure yang melengkapkan perkakan dalam A di sini. 1, 2, 4 dan 5. Yang 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh yang dalam sini. Kalau dia 5 itu A. Kalau dia 3 itu W. Boleh? Itu beza A dengan W. Yang tu rasanya tak payah saya ulang banyak kali ya. Ada soalan setakat ini. Jadi kita lihat kepada yang time frame sama, movement dalam time frame sama. Kita lupakan dahulu yang cerita 5 tu membentuk A dalam tu. Kita cerita 5 ni kepada gambaran keseluruhan alam semesta. Faham tak? Sekarang ni macam Liverpool tengah profit taking kan. Tengah correction kecil, lekuk 4. Lekuk 2, correction banyak. Macam itulah. Maksudnya, yang 5 dengan 3 ni, bila anda buka mana-mana chart, apa ni? Berit. Berit. Anda buka daripada awal dia, okey, bergantung kepada apa jenis instrumen tu. Dengar betul-betul ya. Bergantung kepada instrumen tu dalam kumpulan aset apa. Di sini, sebab ini merupakan saham, kita akan tandakan dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Melengkapkan 1. Okey? Manakala pembetulan di sini merupakan 1, 2 dan 3. Tak apa. Kalau kita lihat yang lebih besar, maksudnya macam ni. Okey. Maksudnya macam ni. Kita sedang menjangka pergerakan ini. Pada permulaan, ni 1, ni 2, ini akan pergi 3, akan pergi 4, akan pergi 5. Lebih kurang macam tu lah. Ni adalah super cycle. Boleh? Faham tak? Sebab ini adalah kumpulan aset saham. Kalau kita tengok contoh yang lain. Saham, apa-apa jenis saham? Contoh yang lain. Kita ambil yang tak berjalan. Asia. Asia. Ni tak dapat. Ni tak dapat nak lukis. Tak cukup info. Kita ambil Felda. Ada lagi FGM. Tak ada dah. Kita ambil apa? Kita ambil apa Alibaba. Kita ambil Baba Group. Kita sentiasa akan lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. FGV ya. Ini pula sebagai 3.
Kita akan lukis macam tu. Tetapi yang besarnya selagi di dalam kumpulan aset, yang besarnya semua cat tu, Starbucks ke KL ke, yang Malaysia saya tak ikut. Bukan apa, semua tahu kan. Pam dam. Sakit. Kita lukis macam ni. Boleh? Anda akan ambil assumption itu. Anda akan ambil assumption ini apabila melukis kepada saham. Tak kisahlah apa bentuk dia. Starbucks saya ada full ada full chart dia. Tapi tak dekat sini. Sama. Anda akan assume dan bagaimana kita nak tahu bahawa dia masih dalam benda ni. Dia masih dalam cycle yang sama dan lepas tu dia dah buat pembetulan dan nak ke atas. Okey, ingat ya, structure tadi dah hilang lah dia. Okey. Structure tadi cuma dua je. Cuma dua saja, iaitu 5 dan 3. Itu benda pertama. Orang tanya, macam mana saya nak mula lukis Elliott Wave? Dia buka H1, tunjukkan aku. Buang beras. Saya kata buang beras dia. Tak payah. Buat cara teknik lain. Jangan pakai Elliott Wave. Saya nak buat sequence chart, bang. Dia buka M15. Tak dapat, mustahil. Dia dibuka kepada chart yang paling penuh dia dulu. Faham? Dibuka kepada chart yang paling penuh dia dulu. Anda lukis yang besar dia, barulah anda pergi detail. Tak payahlah lukis kecil-kecil semua. Anda ambil yang besar, cerita besar dulu. Tu benda pertama. Boleh? Tu benda pertama. Ni buka H1. Dia naik ke turun? Entah. Dia naik, buy lah. Dia turun, sell lah. Simple. Anda tentukan dia buat benda ni atau benda ni. Ada ke 3 lekuk ke bawah? Ada? Contoh apa yang 3 lekuk ke bawah? Apa yang 3 lekuk ke bawah? Ni. Tiga lekuk ke bawah. Kita akan assume dia dari atas. Boleh? Dan masih lagi ke bawah. Ini belum lagi komplit. Tapi anda tak dapat lukis untuk mata wang ni, lukis 5. Maksudnya yang besar dia tadi, yang kumpulan besar dia. Kalau dollar index ni pergi lukis sebagai 5, macam kita lukis ni tadi kan. Ni masalahnya dengan mereka yang ambil Elliott Wave 1930. Ini dia lukis, dia boleh lukis macam ni. 1, 2, 3, 4. Ni dalam 5. Habiskan 1. Tak kosong pergi dollar index tu. Euro, US dollar juta-juta harga dia. Jadi Zimbabwe. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi anda sedang cerita benda lain. Faham? Kita akan assume mata wang anda tak dapat lukis 5. Mata wang sentiasa bergerak dalam 3. Yang besar dia, yang kecil-kecil ada 5. Tapi yang besar dia, anda tak dapat assume dia sebagai 5. Ingat, mata wang ni didagangkan against satu lagi mata wang.
Kalau anda turun, satu lagi tinggi. Boleh tak dia jadi kosong? Boleh. Sama macam syarikat tadi lah. Anda tak lukis syarikat pergi kosong. Boleh tak dia pergi kosong? Boleh. Bankrupt kan? Itu je. Delisted. Okay. So, untuk dollar index ni, anda assume dia daripada satu permulaan atas. Dan ini masih lagi berlangsung. Sebelum dia buat 3 dan 3 lagi. Maksudnya, kita menyangkakan keseluruhan struktur ini adalah struktur macam ni. Mana lainnya? Saya lama sangat tak pakai polyline ni. Okay, kita sedang menyangka ni bergerak macam ni. Boleh? Itu mata wang. Ambillah mana-mana mata wang. UJ macam trend bang. UJ macam trend. Yes. Kalau anda nampak macam ni, kalau nak lukis pun, anda tak lukis ini sebagai satu. Faham tak? Kalau anda kata, oh ni nak jatuh lah, ambil lebih banyak lagi. Mungkin anda akan habiskan dia sebagai A, B dan C. Akan lukis. Ataupun sesuai dengan ni ada macam ni. Seperti yang kita lukis dekat chart kita. USDJPY. Okay. A, B. Orang akan tunjuk. Tak ada orang akan tunjuk chart ni kat anda. Seriously, kalau orang jual chart ataupun dia buat servis chart, dia tak akan tunjuk chart penuh macam ni. Tak ada orang dalam dunia ni akan tunjuk. Kalau dia jual chart, saya tak jual chart. Anda ambil kat sini. Free. Di mana kita jangkakan, seperti kita katakan tadi kita sebenarnya 1, 2, 3. Alamak. Putus ke? Okey. 1, 2, 3. Lepas tu 3 lagi ke atas. 3. 1, 2 dan 3. Tu cerita kita besar. Jadikan sini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2. Ni 3, 4, 5. Kosong US dollar. Berapa tukaran UJ? Kosong. Ambil free je. Kalau nak lukis A, ini B, ini C. Habiskan W. Putus-putus. Okey, kita break dahulu. Dan kita sambung selepas ni. Dah terlebih time rupanya. Masa dah time. Kita break sekejap. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, jadi kita recap sikit apa yang kita dah cover tadi, iaitu kepada struktur ini sahaja. Sama ada 5 ataupun 3. 3 ni dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. 5 ni tak boleh, maksudnya keseluruhan. Anda sedang assume cerita apa? Bukannya lukis sampai dekat sekarang saja. Anda sedang melihat ke depan. Itu cara mapping. Kalau map setakat benda yang dah nampak, siapa-siapa boleh buat. Kita nak tahu lepas ni apa jangkaan. Okay. Now, di sinilah kita ambil yang kecil-kecil dia. Faham tak? Ingat tak tadi kita tanda untuk Starbucks? Starbucks ke? Apa? Starbucks kita tanda Starbucks. Starbucks lah. Starbucks. SBUX. Untuk Starbucks.
Starbucks ni lah. Ingat tak yang kita tandakan untuk Starbucks ni? Untuk Starbucks ni. Jadi kita katakan bahawa ini merupakan 1, 2, 3, 3, 4, 5. Mungkin macam tu. Now, ingat benda ni Selepas berlakunya 5 akan diikuti oleh pergerakan 3. 5 tak akan ada lagi 5. Faham tak? 5 tak boleh ikut oleh another 5. 3 boleh diikut oleh 3, boleh diikut oleh 5. Selepas berlaku 5 structure, dia tak boleh berlaku 5. Dalam time frame, momentum, fraktal yang sama. Tak boleh. Tapi flat ada bang. Tu cerita lain. So yang 5 tu adalah fraktal yang lebih kecil. Boleh tak? Faham tak? 5 tak boleh diikuti oleh another 5. 3 boleh diikuti oleh 5, boleh diikuti oleh 3. Ada soalan tak benda tu? Benda tu asas, nampak macam alah, itu aku tahu. Tapi pegang benda tu. Kalau ada, lari jauh-jauh kan bang. Apa tu? Tak ada. Kalau anda jumpa mana-mana cat yang anda boleh tunjukkan dan melukis sebagai 5 diikuti oleh nada 5, dan tak ada cara lain, dia memang 5 je. Wassalam tu. Tunjukkan kepada saya dan buktikan saya salah. Kalau ada jumpa. Sama ada, tak ada cara lain. Wassalam wala. 5 tak boleh diikuti oleh nada 5. Ingat macam ni. Bila anda melihat struktur 5 tadi, ia mungkin merupakan yang di sini. Kita balik kepada contoh Starbucks tadi sebab itu cantik. Diikuti oleh yang 3. Ini adalah dikenali sebagai satu cycle. Satu kitaran harga. Kitaran harga ada 2 jenis. Yang pertama adalah kitaran impulsif 5-3. Yang kedua adalah kitaran korektif 3-3. Kedua-duanya boleh bentuk trend. Kalau Elliott Wave 1930, korektif tak ada trend. Ini tahun 2023. Lupakan yang tahun 1930. Kan? Teori ini dah 100 tahun. Dah hampir 100 tahun dah. Masih ramai yang pegang 1930 tu. Lupakan. So kalau anda belajar Elliott Wave kat sekolah sekarang ni, dia tak sama dah. Dia tak sama dah. Mungkin darjah 1, darjah 2 anda belajar yang 1930. Masuk darjah 4, belum SPM ni. Darjah 4 dah start lain dah. Faham? Tapi dekat retail orang masih pegang. Oh, ni adalah Elliott Wave. Tak. Saya bagi tahu betul. Even anda pergi kepada yang pengamal Elliott Wave yang kemudian dia orang dah buat wave sendiri. Faham tak? Tak apa. Penulis-penulis buku Elliott Wave tu, dia orang dah buat wave sendiri. Tapi orang kita masih ramai yang pegang 1930 Elliott Wave. Aduh. Faham Jo? Boleh Jo? Dia tak dapat yang 1930 tu. Elliott Wave lama lebih simple dan senang. Tak. Elliott Wave lama lagi banyak keraguan. Lagi banyak keraguan. Seorang akan lukis lain ke atas, seorang akan lukis ke bawah. Percayalah. Saya dah buat, saya tahu. Faham sangat. Panjang faham. Apa yang sangat. Faham? Okey. Okey, now kita cerita pasal satu cycle. Maksudnya impulsif
structure tu, impulsive cycle tu, ini adalah satu cycle. Satu cycle harga. Ini satu cycle harga. Dah macam-macam versi saya belajar. Masalahnya, dia cuma tengok kepada instrumen satu. Tu masalahnya, Jo. Faham? Tanpa memasukkan dan mengambil logik kepada fundamental, kepada asas instrumen tu. Sebab selepas Perang Dunia Kedua, kalau anda ikut dan lukis chart volatility pasaran, anda lukis kepada Dow Jones yang kecil-kecil, anda akan nampak banyak flat. Kalau nak tahu, flat merata nak lukis. Tak, dia sama je. Tak kisah stok ke, currency ke, komoditi ke, sama je. Cumanya dekat stok banyak berlaku flat. Masalah dengan flat ni, anda tak dapat nak trade. Even yang Elliott tunjuk dan ramalkan yang pasaran kembali naik selepas 1930 tu, yang ini kalau nak tahu cerita macam mana Elliott ni yang ini, yang dia ramalkan benda ni, dia meramalkan benda ni berlaku pembetulan March. Ini adalah structure flat. Itu structure flat. Ini ni, daripada sini. Itu A, B dan C. Itu flat. Daripada bawah ni, ni kalau anda baca cerita dia, 2, 3, 4, 5, A, B, C dan naik balik. Dia menjangka bottom market dan pada waktu ni market bimbang, benda ni akan berlaku sekali lagi. Market bimbang benda ni. Okay, now. Kenapa saya cerita benda tu? Ini adalah yang asas dia, asas structure. Satu cycle harga yang dalam ni, satu cycle 5-3 ataupun structure korektif 3-3, dia ada pecahan-pecahan dia. Maksudnya dalam ni, macam anda tengok brokoli 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 dan macam mana kita nak bezakan pecahan. Secara asasnya motif 5, korektif 3. Itu adalah ni, itu adalah yang lazim. Bila anda kira kecil-kecil macam ni, 1, 2, 3, 4, 5 lawan arah 3 dikira sebagai 1. Okey, ikut arah balik 5. Lawan arah balik tak kisah 3 ke berapa ke, ini dikira sebagai 1. Dan ikut arah balik 5. Bila anda ambil motif punya cerita ni, the whole thing ni, jumlah lekuk dia 5, 6 campur 5, 11 campur 1, 12 campur 5, anda akan dapat nombor-nombor ni. Kalau anda rajin kira kecil. Yang lawan arah balik akan dikira sebagai 1. Boleh? Dalam struktur motif, dalam satu struktur motif, dalam satu kitaran motif. Maksudnya dalam ni pun yang sama, kecil ni. Dia akan berakhir dengan nombor-nombor ni. Kenapa saya tak tahu? Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Ni nampak macam, alah, nombor-nombor ni je. Tak. Ini yang benda-benda yang kita pegang nanti. Okey.
Bagaimana kita nak bezakan dikira sebagai satu dalam impulsif walaupun 3 fraktal, walaupun apalah pecahan dia kat sini dikira sebagai satu. Sebab ini adalah motif Jadi yang lawan arah dia dikira sebagai satu lekuk. Kita cuma mengira yang impulsif. Tak payah pun sebenarnya. Okay, now ingat dalam ni akan ada kitaran dia. Ada kitaran dia. Ni satu kitaran, ni dua kitaran, dan ini melengkapkan satu kitaran yang besar. Ingat yang tu Okay. Macam mana kita nak bezakan kitaran ini, dan kitaran besar dia? Dan kitaran besar. Dan kitaran besar dia. Di situlah kita masukkan faktor momentum. Ada dua indikator yang kita guna. Okay. Yang pertama adalah RSI. RSI ni dia bukan kira momentum. Dia momentum oscillator, tapi dia mengira velocity. Velocity tu kat sunway. Lawak hari hujan. Hujan. Saya ni demam, tengah tahan ni, makan di flame ada suara. Lepas di flame tak ada suara. Sekejap Kena charging. Kena charging. Dah standby, ubat cukup. Semangat nak minggu ni. Tak boleh sakit pun kita continue. Kalau ikut hati saya off, tapi tak dapat. Memang sakit tekak. Okey. Di situlah kita menggunakan dua. Yang pertama adalah RSI. Okey. Okey. Ia mengukur velocity, kelajuan pergerakan serta perubahan magnitude harga. Dia velocity ni, macam mana nak cerita velocity Velocity dan momentum ni tak sama tau. Momentum ni bila berhenti dia pergi lagi berat. Itu momentum. Velocity ni hal laju. Macam mana? Candy Halia bentuk bukan? Ni strepsils. Okey. Yang kedua, basically setting dia saya rasa semua dah tahu. Okey. Basically kita nak gunakan dia untuk nak kenal yang pertama adalah lekuk 3. Okey. Jadi bacaan RSI untuk 1, 2, 3, 4, 5. Bila berlaku lekuk 3, RSI dia merupakan yang paling tinggi. Tu paling senang lah. Thank you. Amin. Thank you, Ustaz. Okay. Yang kedua adalah mengenali struktur impulsif. Yang pertama, impulsif lazimnya, kalau dia merupakan struktur motif, berakhir dengan divergence. Boleh tak motif tak berakhir dengan divergence? Tak. Kita akan letakkan itu bukan lekuk 3. Sama ada dia merupakan lekuk 1 ataupun menghabiskan A ataupun C. Okey. Dan selain daripada itu, bila anda melihat impulsif, dalam RSI akan ada 3 channel. Contoh. Ni contoh dah. 1, ni atas ni adalah apa? Adalah RSI. Ni 1. Okey, 1. 2.
Ni berakhir dengan divergence. Nampak? Dan yang ketiga, 3 channel. Ni daripada sini lah. Daripada sini. Ke sini. Sama juga. Ni satu. Kalau kita jangkakan dia sebagai 5. 2. Okey. Ni adalah channel yang pertama. Ni channel yang pertama. Ini channel yang kedua. Satu kita masih jangka satu lagi ke atas. Boleh tak dia habis jadi benda lain? Boleh. Itu W. Jadi kita jangkakan masih ada satu lagi USD JPY ni akan jumpa satu support dan naik ke atas. Contoh. Okey. Weekly chart. Ni adalah 5 channel. 3 channel untuk channeling. 1 2 2. Tak payah yang ni, dia cuma yang break high dengan low. Jadi saya masih menjangkakan satu lagi ke atas. Itu kan jadi impulse. Kalau dia tak break high, macam mana? Ini kan kita adakan sebagai A, B dan C. Ini kan jadi ke bawah. Boleh tak dia berlaku macam tu? Boleh. Kalau ini berlaku macam ni, kalau kita lukis macam ni, anda rasa indeks boleh tak masuk lekuk 3? Soalan saya, Joe. Soalan saya, Kristianto. Kalau kita lukis, kenapa tak lukis ini sebagai A, B dan C dan ini menghabiskan X? Dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Kalau saya lukis macam tu, boleh tak semasa ini berlaku untuk indeks membuat lekuk 3 of 3 di sini. 1, 2, 1, 2, 3 of 3 of 3 of 3. Ni 3 banyak Boleh tak ini berlaku? Tak dapat kan? Nampak? Itu market dynamic. Berkaitan, korelasi. Okay, now. Balik kepada cerita yang ni tadi balik kepada cerita ni. Okay, 3 channel RSI. Macam mana nak tengok? Itu logik dia. Faham tak, Jo? Sebab kalau kita katakan indeks nak buat lekuk 3 of 3 of 3 of 3, maksudnya dengan momentum yang amat-amat tinggi, then salah satu daripada 3 iaitu US dollar, yen dan juga indeks kena sideways. Yen tak boleh kuat. UJ boleh jatuh sama ada US dollar lemah ataupun yen yang kuat. Okey, kita tolak kemungkinan untuk yen kuat. Boleh tak UJ jatuh ke bawah semasa indeks ke atas? Boleh. Tapi kalau indeks sedang buat motif ke atas, tak dapat. UJ kena naik ke atas. Okey. Nombor 3 kegunaan RSI adalah untuk mengenalpasti segitiga. Bila kita melukis segitiga, RSI juga dapat dilukis segitiga. Tak ada breakout dia. Contoh. Kita sedang lukis untuk JP225 ni dekat time frame daily, weekly sebagai segitiga. Di mana ini kita dapat lukis segitiga. Segitiga dia dekat RSI dia
dekat RSI dia, kita dapat lukis segitiga. Kalau katalah ini naik dan break. The moment itu berlaku, ini bukan segitiga. Tak semestinya positif yen, itu mungkin negatif US dollar. Jadi itu tak dapat juga 3 of 3. Faham tak Kristianto? Itu jadi lekuk satu. Itu bukan yen dynamic. UJ boleh turun kalau US dollar yang lemah. Betul tak Kristianto? Tapi kalau US dollar yang lemah menyebabkan indeks boleh naik, jadi itu bukan lekuk 3. Itu jadi lekuk satu. Maksudnya, the whole thing dekat sini, the whole thing kat sini masih lagi 1, 2, 3, 4, 5 lekuk 1. Ni jadi 2. Baru naik 3. Faham tak? Kita kan buat macam tu kalau itu berlaku. Kalau UJ jatuh ke bawah, dia boleh. Tapi dia tak boleh jadi lekuk 3. Dia 3 of 1. Faham? Jadi kita akan extendkan 1 ni ke sini. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni 5. 1 merah. 2. Boleh kalau UJ jatuh. Dan ini menghabiskan 1. Dia tak boleh menghabiskan 3, 3, 3. Ataupun A ataupun C. Nampak tak? Nampak cara mapping dynamic menggunakan Elliott wave. Jadi anda tak dapat nak mapkan lekuk 3 off 3 sebagai US dollar dynamic. Sedap bau ikan masin goreng. Lapar. Okey. Yes, boleh kuat and lemah. I don't want. Yang laju-laju punya. Yang laju-laju. Nampak tak kisah tu? Sebab itu kita amat particular mengenai motif. Saya amat, saya kalau tengok video-video saya ulang-ulang banyak kali apa? Motif. Apa beza motif? Sebabnya, yang 11.30, semua benda digelar motif. Tak? Tak. Tak semestinya 3 tu motif. Tapi dia kena impuls. Impuls tak semestinya motif. Ikan terubuk. Alahai. Lama sinangga. Okey. Pengesahan reset dekat stokastik adalah juga salah satu fungsi dalam RSI. Di mana kita menggunakan RSI untuk sahkan sama ada itu merupakan reset dalam time frame yang sama. Contohnya di sini. Anda nampak lekuk kat sini. Banyak kalau kita turun time frame kecil. Ni dekat daily. Okey, daily. Tengok kat sini banyak lekuk dia dekat stokastik kan. Dan bila anda tengok dekat RSI, di sini baru kita ada break channel. Break dia punya ni. Sini pula ada reset. Dan kita katakan ini satu kumpulan. Ada banyak cara nak lukis ni. Ini sebenarnya adalah flat. Kita buang flat dia supaya lukisan dia cantik. Sebenarnya ini flat. Kalau siapa ingat dahulu saya lukis sebagai A, B dan C. Ini adalah 2. Saya buang flat tu supaya lukisan kita cantik. Sebab nampak tak ini rendah. Itu 2 ni tau. Di situ saya cuma lukis Elliott wave. Ini Elliott wave. Kalau lukis betul-betul, 2 ni sini. Nampak? Ini 2 kat sini. Sebagai flat. Tapi ni dah
10 tahun lepas suka hati dia. Yes. Kalau lukis betul-betul lah, kan? Tak payahlah. Saya bukan nak jual dekat museum. Yang penting saya faham apa yang sekarang ni. Sini yang penting bagi saya. Suka hati dia nak buat apa kat sini. Dia nak buat apa situ, suka hati dia lah. Yang penting sekarang ni, kan? Dia nak buat apa belakang ni, suka hati dia. Yang penting ini kita tahu dia 5. Tak ada pelik-pelik kat situ. Okay, now. Itu adalah bukan hantar museum, betul? Itu adalah penggunaan RSI. Kita nak confirmkan untuk storage reset. Adakah reset tu adalah reset? Maksud storage reset tu, adakah bila nampak reset ni, adakah ini satu kumpulan ataupun dia merupakan satu masih dalam kampung yang sama? Faham tak? Ada nampak, oh ni reset. 50% je. Anda akan tengok dekat RSI, kan? Dapati RSI masih sampailah kat sini kecil macam ni, kecil je. Anda nampak ni barulah anda kata, oh ni adalah satu kampung. Maksudnya anda akan letakkan fraktal yang sama. Ramai yang confused dengan reset sebabnya dia tengokkan satu time frame. Dia tengok hidupku dan matiku dekat situ. Tak dapat tukar time frame. Tengok setiap kali orang tanya kan, pasal use, tanya pasal time frame, tanya pasal reset, masih tak faham. Tukar time frame. Anda akan nampak. Contoh. Apa lagi contoh? Starbucks. Ni contoh Starbucks, Okay. Kita turun kepada 3 bulan. Adakah ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan ini 1. Ini menghabiskan 1, ini 2. Ataupun ini merupakan 1, 2, sini 3, sini 4, sini 5. Macam mana nak tahu? Cara dia adalah penggunaan 2 indikator tadi, RSI dan stokastik. Yang di atas ni RSI, atas. Yang ini stokastik. Bawah ni stokastik. Okey? Adakah ini merupakan 1, 2, 3, 4, menghabiskan 5. Lepas tu kita jangka dia buat pembetulan yang besar. Ataupun sebenarnya ini 1, 2, 3, 4. Kenapa 3? Faham tak kenapa 3? Sebab RSI. Faham tak kenapa 3 kita kat situ? Sabar Zul, sabar. Okey. Di situlah anda melihat. Kalau ni, okey, tak nampak bang. Turun sikit. Tengok dalam ni. Ni 1, 2. Ini berlaku satu reset. Break channel. Ini 3, 4. Ingat 1, 2, 3, 4. Ini adalah satu channel, satu channel. Maksudnya ini adalah 2. Ini adalah 2 cycle. 1, 2, 3, 4. Boleh? Adakah ini masih merupakan yang sama? Ataupun 5 kat sini,
1, 2, 1, 2. Ha, mana satu? Mana satu anda nak ambil? Kalau dia tak break channel, itu satu kampung. Macam kat sini, macam ni, nampak low ni, ni sekampung. Ni satu harga. Kalau kita nak buat, tengok kalau kita nak buat, ini sebagai 1, 2, tengok dilema dia, 3, 4, kita boleh jadikan ini sekampung, dan ini 5. Dan ini adalah A, B dan C. Betul kan? Tak salah kan? Ataupun anda boleh jadikan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, ni 1, ni 2, ni 1, ni 2. Ha, mana satu? Macam mana kita nak bezakan benda tu? Macam mana kita nak bezakan benda tu? Nampak? Tanpa correlation, mustahil. Hampir mustahil. The only way adalah menggunakan correlation. Tapi, kita ambil satu assumption bahawa ini merupakan kumpulan yang baru. Maksudnya, ini adalah satu kumpulan. Ni 1, 2, 1, 2 dan kita jangkakan untuk pergerakan ke atas. Supaya cerita dia sama dengan indeks kita. Nampak? Kalau setakat 1. Jadi kalau siapa dah beli Starbucks tu, simpan lah. Starbucks ni satu saham yang famous di kalangan mereka yang suka nak untuk simpan lama lah. Boleh? Ini pengenalan. Besok kita akan masuk kepada yang motian. Ni contoh dia lah. Ni benda yang susah nak determine. Ni antara benda yang susah nak determine. Correction 2. Correction 2 yang mana? Yang ni. Masa ni, anda tak dapat ambil satu instrumen, Nabil. Masa ni, anda tak dapat ambil satu instrumen. Anda kena assume satu. Faham? Anda kena assume satu cerita. Anda boleh ambil cerita ni. Iaitu ini sebagai 1 dan 2. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, reset, 4 dan 5. Sebelum dia buat yang besar. Ada tak sebab untuk anda lukis dia sebagai 5 dan 1, 2 macam tu? Kalau saya lukis macam tu, saya akan lukis indeks lain, indeks macam tu. Faham? Ada tak sebab untuk saya lukis Starbucks jatuh macam tu? Tak ada kan? Dan apa yang kita tahu adalah tak ada sebab. Saya tak ada sebab untuk lukis. Bila anda melukis, assumption dalam cycle teori adalah bila anda melihat kepada struktur motif, anda akan sentiasa extendkan. Ni benda dia yang tak boleh ditukar. Anda sentiasa akan extendkan dia.
Struktur motif anda akan sentiasa extend. Bila struktur korektif, dia boleh truncated. Struktur motif anda sentiasa extend. Maksudnya anda akan sentiasa jangka 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faham? Habis 5, dia naik balik. Anda akan 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampailah Pamaon. Pamaon apa saya pernah tahu. Mampus. Macam tu. Kita akan sentiasa extendkan dia. Boleh? Itulah trend following punya konsep. Anda tak akan jangka hujung trend. Tu memang betul-betul nak pergi gantung diri. Selagi tak ada sebab untuk anda kata trend tu berubah. Faham? Boleh? Okey. So, untuk Starbucks ni, kita akan assumekan trend tak tahu hujung. Contoh macam ni tadi, sebab ingat, assumption kita yang besar tadi, untuk Starbucks ni adalah, ni 1, 2, ni 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habiskan 1 lagi. Kita sentiasa extendkan dia. Dia tak akan habis. Anda tak tahu hujung dekat mana. Jangan jangka hujung trend. Abang Jamil tahu. Pak Ma'on pun boleh. Dua-dua boleh. Boleh? Anda sentiasa extendkan trend. Anda tak akan jangka hujung trend. Macam mana anda nak jangka hujung trend benda ni? Tapi ramai trader suka buat. Macam mana anda nak jangka hujung trend benda ni? Bagi tahu saya, kat mana dia nak habis? Tapi suka, ramai suka. Ni sini short. Galih tak cukup tengok YouTube. Sampailah Bang Jamil kan. Pak Ma'on pun boleh, Bang Jamil pun boleh. Dia punya dance tu. Faham? Anda akan sentiasa extendkan trend. Tak ada cerita, trend ni habis kat mana. Tak tahu. Sampailah benda ni buat macam ni. Dan anda akan kata, ini sedang korektif. Anda tak dapat kata ini nak jadi motif. Sebab sini 5. Faham? Itu sifat dia. Nampak sekali kenapa untuk aset seperti indeks equity, saham, kita akan lukis 5-3, 5-3, 5-3, 5-3, 5-3 sampai Bang Jamil macam tu. Faham? Biasa ramai. Dunia nak bankrupt. Kita pindah pergi ke Marik. Indeks dia macam ni. Mereka yang menjangka hujung trend adalah mereka yang famous trader famous. Faham? Yang menjangka hujung untuk kejatuhan 19 lewat Great Recession. Kita sebagai trend follower, anda cuma extendkan trend. Itu je kerja kita. Mungkin dia ada sebab dia, Zul.
dan mungkin dia betul. Dalam trading tak ada orang yang betul, tak ada orang salah. Don't worry about betul dan salah. Yang anda worry anda adalah apa yang anda bimbangkan adalah anda jaga duit. Itu je. Ya, dalam trading jangan berlawan. Tak payah berlawan dengan orang. Tujuan kita adalah untuk jaga duit dan minimizekan risiko. Itu je kerja kita. Kita minimizekan risiko dengan ikut trend. Itu je. Kalau anda boleh buat benda itu, insyaAllah. Itu je kerja kita. Okey. Okay, anda akan sentiasa extend kan. Extend pun sampai cat dia extend ke atas. Anda akan sentiasa extend. Index tak pernah ada bear market. Faham? Dalam Elliott Wave, index tak ada bear market. Tak pernah bearish. Yang dalam technical punya ni, yes, dia kena bagikan, oh, turun 5%, turun 10%, turun 30%. Thank you. Dalam Elliott Wave, index equity tak pernah ada bear market. Apa maksud bear market? Bear market tu bila kita melukis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini habis 1. Faham? Indeks mana ada? Dalam fraktal yang daripada start Bang Jamil lahir, Bang Jamil nak atas lagi. Belum collection. Bang Jamil tak collection. Ingatkan 2. Faham? Boleh? Bear brand. Tak pernah. Mana ada? Dalam cycle teori ya. Indeks tak pernah ada bear market. Dalam fractal super cycle ke atas, tak pernah. Tak pernah ada. Tak ada. Kerajaan tak akan benarkan. Sebab kerajaan bila ekonomi jatuh, kerajaan akan masalah. Faham? Bila market collapse, kerajaan ada masalah. Jadi tapi kita tak pernah nampak benda tu dekat Wall Street lah ya. I'm talking about Wall Street. Boleh. Sebab itu ini lukis 5. Tapi mata wang tak dapat lukis yang sama. Okey. Saya cuma concentrate kepada yang 5-3 dulu. Sebab esok kita akan cover kepada motif. Besok kita dalam sikit. Okey. Jadi yang pentingnya yang your take home punya gist untuk hari ini, isi untuk hari ini adalah basic dia pasaran dibahagikan kepada dua struktur. Yang pertama adalah 5 dan yang kedua adalah 3. Ini 5 dan 3. Betul? Kalau nak tahu World Trade Center tu kena bom Sunbi, hari tu kita orang dekat Kuching tengah konsert Camellia apa dah? Tengah konsert lah dekat Hilton. Saya waktu tu kerja dekat NTV7. Jadi office, kalau siapa tahu yang Pullman punya tu, dulu kita punya Borneo House itu dulu office NTV7. Jadi semua orang tengah tengok konsert lah. Sebab NTV tengah recording dan kita nak buat satu program untuk dia. Tiba-tiba phone saya berbunyi. Sebab yang tengok konsert Camellia tu adalah antaranya CEO kita orang. Office KL cuba call kita punya CEO, dia nak buat breaking news. Tapi kena dapat CEO punya kebenaran. CEO tengah tengok konsert, duduk sebelah Datuk. Jadi tak dapat lah kan Datuk Effendi.
Jadi dia orang call saya. Saya pergi dan bagi tahu dekat, waktu tu ada ketua menteri, saya pun tak ingat. Bagi tahu dekat Datuk, oh dia cakap okey. Tu yang NTV7 break dahulu cerita tu. World Trade Center tu 2001. Okey, tiba-tiba cerita lain. Apa tadi cerita tadi? Okey, yang take home structure 2 je. 5, 3, 2 je. 5 atau 3. Bila anda lukis dan lihat mana-mana cat, adakah anda sedang melihat ini melengkapkan apa? Sifat 5 tu senang nak lihat. Faham? Senang nak tengok. Ini 5. Kita akan katakan ini sebagai macam ni. Dapat warning dari government. Tak ada. Mana ada? Tak ada. Okey. Dan apa assumption anda kepada benda ni di time frame yang lebih besar? Adakah anda sedang melihat ini sebagai apa? Sebagai 3. Kalau 3, anda akan lukis macam ni. Ataupun sebagai 5. Faham? Anda sedang lukis apa? Dan apa yang kaedah untuk membezakan dia adalah penggunaan indikator ni. Indikator ni. Sebab itu saya tak dapat tolak kemungkinan. Nampak tak Galih? Satu masih ada Zul. Nampak tak benda ni? Satu saya katakan tadi kan. Kita tak dapat tolak kemungkinan untuk ini berlaku tau. Kalau anda faham apa yang anda nampak dekat chat tu. Faham tak? Anda nampak tak apa yang kita nampak dekat chat? Kalau anda tak salah. Satu saya tak katakan yang tadi tu salah. Bila dia kata dia nak buat 3 jatuh ke bawah macam tu. Cumanya dalam cycle teori kita tak buat benda tu. Kita akan sentiasa extendkan 1, 2, 1, 2. Divergent kan? Satu saya tak suka nak buka. Saya tak suka nak buka 12 ni. Jadi ini yang kita tak nak. Kalau itu berlaku, tak tahulah nak cerita apa. Faham? Boleh? Satu kita sentiasa extend. Jangan buka 12 bulan. Ngeri tengok. Tapi itu tak dapat, saya tak tolak. Saya tak kata orang tu salah. Mungkin dia betul. Sebab ada divergence. Dia bukannya cerita tak apa kita short. Takutnya kita nak withdraw pun tak dapat. Faham je? Semua benda hancur. Tak tahu apa jadi kalau benda tu lah. Tak nampak. Tak ada sebab. Jadi apa yang kita buat adalah kita sentiasa extend kan. Jadi 5 dan 3. Yang 5 anda sentiasa extend dan dia senang nak tengok. Yang 3 dia susah nak tengok. Ni contoh 3 tadi kan, dolar. Ni apa ni? Atas ke bawah ke apa kan? Tu contoh 3. Okey. Saya ada satu lagi sesi pada jam 8 nanti bersama dengan Imran. Jadi hari ini pengenalan dahulu kepada struktur market 5-3, impulsif 5-3, korektif 3-3. Dan besok kita akan extendkan kepada struktur motif serta penggunaan stokastik dan Fibonacci serta RSI itu semua.
Jadi esok kita sambung benda ni. Jadi pada malam nanti jam 8 untuk pasaran untuk Pick of the Week bersama dengan Imran. Jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa labur dalam sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa pada jam 8 nanti. Banyak dalam ni. Okey, jumpa lagi jam 8. Terima kasih semua.